Hai, salam. Okey, kali ini kita masuk topik tingkatan 3, bab 1, rangsangan dan gerak balas. Okey, kita tengok ni bab 1 dia ya. Okey, 1.1, sistem saraf manusia. Kita belajar tentang sistem saraf dulu untuk hari ini. Okey. Sistem saraf manusia ni merupakan sistem kawalan yang penting dalam koordinasi badan. Ni maksud dia badan kita ni kenapa kita boleh bergerak disebabkan adanya saraf-saraf dalam badan kita ni. Saraf-saraf ni lah yang mengawal segala pergerakan badan kita yang tertumpu kepada otak kita. Okey. Selain penglihatan, pemikiran dan pergerakan badan, sistem saraf manusia juga mengawal menyelaras organ dalam badan. Jadi organ-organ dalam badan seperti perut, seperti usus, seperti esophagus, buah pinggang iaitu ginjal apa semua tu sekali dikawal oleh sistem saraf kita tu sendiri. Okay? Untuk supaya badan kita dalam keadaan keseimbangan disebabkan oleh persekitaran dalaman proses-proses yang berlaku dalam tubuh badan manusia. Okay? Kita tengok struktur sistem saraf kita. Kita ada dua komponen penting dalam sistem saraf manusia ni. Okey, iaitu sistem saraf pusat dengan sistem saraf periferi. Okey. Saraf pusat ni, kita tengok gambar rajah. Kalau kamu rujuk buku teks kamu tu, sistem saraf pusat ni dia melibatkan kepada dua bahagian penting iaitu bahagian otak yang bersambung saraf dengan saraf tunjang. Okey, saraf tunjang ni meliputi daripada otak ke tulang belakang kita. Sebab itulah kalau tulang belakang kita ni kena jaga betul-betul. Kalau jatuh ke apa, dia boleh menyebabkan badan kita jadi kebas ataupun paling teruk kita akan jadi stroke. Lumpuh semua hidup kita. Mungkin bahagian-bahagian mana terkena terpenting lah. Sebab tu sistem saraf tunjang ni paling penting sekali. Okey, itu untuk sistem saraf pusat. Okay, kalau kita tengok sistem saraf periferi pula, dia meliputi kepada dua bahagian juga, saraf kranium dengan saraf spina. Okay, saraf kranium ni pula dia menghubungkan otak dengan organ deria dan juga organ dalaman. Okay, jadi saraf kranium ni dia menghubungkan otak dan juga menghubungkan kepada organ-organ dalaman dalam badan kita dan juga menghubung kepada organ deria. Organ deria kita seperti telinga, mata, sentuhan kulit kita. Macam itulah. Okey. Lepas tu saraf spina. Saraf spina ni pula terdapat 31 pasang di mana dia menghubungkan saraf tunjang. Kalau saraf kranium ni dia menghubungkan otak. Tapi saraf spina ni dia menghubungkan kita punya saraf tunjang kita. Yang mana dia dengan otot rangka kita tu sekali. Okey. Fungsi sistem saraf manusia. Mengesan rangsangan. Rangsangan ni maksudnya sesuatu benda yang memberi kepada gerak balas kita. Kita rasa macam bila ada orang sentuh kita, pergerakan kita. Kita nak melakukan pergerakan tu disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan benda yang menghantar isyarat kepada kita untuk kita bergerak. Isyarat lah, mengesan isyarat. Macam signal daripada luar datang. Signal itu seperti sentuhan, bau ke apa semua tu sekali lah, bunyi kuat. Semua tu sistem saraf kita yang berfungsi. Menghantar maklumat dalam bentuk impuls. Impuls ni dalam bentuk denyutan elektrik. Denyutan elektrik ni sangat-sangat laju pergerakan dia dalam sistem saraf kita untuk dihantar kepada otak untuk tafsir, dihantar balik kepada bahagian organ badan kita untuk bertindak balas. Okey. Tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawalan. Okey. Gerak balas manusia terhadap rangsangan, terhadap kepada signal yang kita terima tu tadi dibahagi kepada dua tindakan kita. Tindakan terkawal dengan tindakan luar kawalan. Tindakan terkawal pula, okey, kita tengok, ialah tindakan yang disedari oleh manusia tersebut dengan kehendak manusia itu sendiri. Okey, jadi maksudnya tindakan tu dia buat tu disebabkan kemahuan dia sendiri. Okey, semua tindakan terkawal boleh dikawal oleh otak. Okey,
dikawal oleh otak. Contoh tindakan terkawal termasuklah membaca, menulis. Semua tu kita dalam otak kita fikir kita nak membaca, kita nak menulis, kita nak bercakap, disebabkan oleh tindakan otak kita tu sendiri. Kita dah proses hantar kita punya signal kita ke otak, kita nak buat benda tu, jadi benda tu dikawal oleh otak kita menghantarkan signal supaya tangan kita ni pegang buku. Okey, berlari dan bersenam semua tu sekalian, itu tindakan terkawal. Okay. Tindakan terkawal ni macam mana dia? Okey, contoh dia bunyi telefon. Okey, kita ada bunyi telefon. Kring kring kring, mestilah kita aku nak jawab ni telefon ni. Okey, jadi rangsangan daripada bunyi telefon tersebut, dia akan menghantar efektor ataupun reseptor tu ke telinga manusia. Okey, reseptor tu dalam telinga manusia tu lemah hantar. Okey. Okey, lepas tu daripada telinga tu dia akan menghantarkan impuls saraf tu kepada otak untuk ditafsirkan. Lepas ditafsirkan, otak akan menghantar impuls tu balik. Benda ni berlaku sangat laju, sangat laju. Sebab itulah kalau tangan kita angkat dalam telefon, tak adalah kita slow kan, terus laju. Okey, impuls saraf tu akan terima daripada efektor tu tadi, daripada reseptor telinga kita tu tadi, dia akan proses otak akan hantar balik impuls saraf tu pergi kepada otot atau kelenjar badan atau bahagian tubuh badan manusia untuk melakukan gerak balas. Okay, jadi dia akan menghantar kepada jari kita lah, sebab jari kita cuba untuk menekan telefon tersebut. Jadi itulah cara pergerakan impuls saraf tersebut disebabkan oleh rangsangan diterima oleh bunyi telefon tersebut. Okey. Okey, tindakan luar kawalan. Tindakan luar kawalan ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari atau difikir terlebih dahulu. Berlaku serta-merta. Okey. Tindakan luar kawalan terbahagi kepada dua bahagian. Tindakan luar kawalan yang melibatkan medula oblongata. Oblongata ni tindakan daripada Okey. Medula oblongata ni dia adalah sebahagian kompartmen dalam komponen dalam otak kita. Okey. Dinamakan medula oblongata. Dialah yang mengawal tindakan luar kawalan tersebut. Seperti apa yang berlaku, seperti denyutan jantung. Benda tu di otak kita itulah yang menyebabkan jantung kita berdenyut, mengempam darah. Lepas tu pernafasan kita. Peristalsis ni proses pengembangan dan pengecutan otot seperti saluran esofagus, saluran kita punya buang air besar tu. Okey. Rembesan ileus, semua tu melibatkan medula oblongata. Okey, itu tindakan luar kawalan. Sebab inilah peristalsis, pengecutan dan pengenduran otot. Ini dia tunjuk kepada saluran esofagus, menelan makanan. Bolehkah kita tahan telan makanan bila dah lalu dekat kita punya esofagus? Aku tak nak telan makanan tersebut, aku nak biar dia lekat dekat sini. Tak boleh kan? Dia luar kawalan, dia akan turun juga ke bawah. Okey, itulah proses di mana tindakan luar kawalan disebabkan oleh medula oblongata kita tadi. Okey, tindakan luar kawalan yang melibatkan saraf tunjang pula, ini tindakan refleks pula. Di mana tindakan refleks ni apabila kita tersentuh benda panas, tangan kita laju je bergerak. Adakah kita fikir bila kita sentuh benda panas, aku akan larikan tangan aku daripada tempat yang panas tersebut? Tidak. Benda tu berlaku secara automatik. Bila kita sentuh benda tajam, benda panas, automatik tangan kita akan cuba larikan daripada tempat tersebut. Sebab kita rasa tak selesa. Okey, menarik kaki apabila terpijak benda tajam, bersin apabila habuk masuk ke dalam. Jadi ini tindakan luar kawalan yang melibatkan saraf tunjang. Okey. Okey, ini gambar dia. Okey. Cara penghantaran impuls dia tersebut, okey, dia punya rangsangan dia adalah benda panas, haba. Okey. Haba tu dihantar kepada kita punya sentuhan kulit kita tu. Lepas tu terkena kepada reseptor kita, penerima haba tersebut. Okey. Dia jadi rasa okey, dia akan hantar impuls tu kepada laluan dia gitu. Okey, laluan dia pergi kepada otak. Okey.
untuk ditafsirkan. Okey, dia akan masuk kepada otak. Lepas tu otak akan pergi ke saraf tunjang. Saraf tunjang akan hantar balik impas tersebut pergi kepada otot, di mana otot efektor ni akan bergerak menyebabkan tangan kita ni lari daripada benda yang panas. Okey, ni dia laluan dia tu. Okey, mula-mula terima benda panas disebabkan oleh haba kena pada kulit, iaitu penerima dia, reseptor kita hijau ni masuk kepada saraf tunjang. Sebenarnya dia akan pergi ke otak juga. Lepas tu dia akan hantar ke saraf tunjang kita. Okey, lepas tu dia pergi ke saraf tunjang kita ni akan hantar balik impas ni, dia akan pergi kepada bahagian badan kita untuk melakukan tindak balas. Tindak balas tersebut luar kawalan kita. Dia jadi otot kita tu bergerak secara kita tidak sedar. Luar kawalan kita menyebabkan tangan kita tu kita tarik dia. Tarik daripada benda yang sepatutnya kita tak nak terima tersebut. Okey. Kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan harian. Rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasikan organ dalam bahagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti pernafasan, aktiviti harian seperti pergerakan badan. Jadi sistem saraf ni amatlah penting untuk mengawal segala pergerakan badan kita, segala proses-proses yang berlaku dalam badan kita seperti proses bernafas, iaitu proses respirasi, proses pencernaan kita, semua tu disebabkan oleh sistem saraf kita tu sendiri. Okey, sistem saraf juga yang terjejas menjadi seorang itu lumpuh. Jadi sistem saraf ni amatlah penting. Kalau kita cedera ke apa disebabkan oleh sistem saraf kita tersebut, menyebabkan badan kita tidak berfungsi dengan bagus lagi. Mungkin kita akan lumpuh keseluruhan tubuh, separuh tubuh ataupun sebahagian dalam badan kita. Mungkin bahagian tangan saja atau kaki ke. Okay. Itu dia kepentingan sistem saraf pada kehidupan harian manusia. Okey. Tamat. Jumpa kita pada topik yang akan datang, iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia 1.2. Next topik ya. Okey.